Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa bagi anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey, sedikit berkongsian kepada anda semualah, sekadar ingin berkongsikan pandangan dan juga satu kenyataan daripada pihak media yang baru dikeluarkan itu pada semalam lah, bukanlah baru sangat, bahawa rupanya ramai masih berharap untuk mengeluarkan duit KWSP, yang mana kenyataan ini merupakan satu kenyataan daripada sebuah media tempatan yang mengatakan ramai lagi pencarum KWSP yang mengharapkan kerajaan membenarkan sekali lagi pengeluaran duit dari tabung simpanan hari tua itu. Harapan tinggi mereka kini disandarkan kepada Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang juga merupakan Menteri Keuangan yang baru. Berbagai gerakan dan strategi diatur terutama sekali di media sosial seperti Facebook untuk memujuk kerajaan baharu mempertimbangkan pengeluaran bersasar itu. Okey, pelbagai kenyataan ataupun penulisan yang dituliskan, ada yang dalam ayat ni ada yang tulis berkenaan dengan pengeluaran ini secara bersasar. Kemudian pihak media ini melaporkan bahawa gerakan-gerakan di sosial media seperti tuntutan rakyat pengeluaran KWSP 2.0, tuntutan pengeluaran KWSP 2.0 2022 ataupun pengeluaran khas KWSP 10,000 2.0 dan juga sebagainya. Okey, kemudian pihak media ini menyatakan bahawa ahli-ahli kalangan pencarum di online ini aktif untuk berkongsikan hashtag KWSP bersasar dan juga sebagainya. Apa yang menarik perhatian saya di dalam kenyataan media ini adalah apabila beberapa kenyataan lah. Okey, di sini yang pertama sekali adalah berkenaan dengan pandangan daripada pihak media ini berkenaan dengan pengeluaran KWSP, yang mana mereka berharap agar bukannya satu pengeluaran yang pukul rata seperti pengeluaran air lestari, air sinar dan juga air citra yang menyebabkan jumlah 100 bilion yang disalurkan kepada lebih 7.4 juta ahli sebelum ini, termasuk golongan tidak terjejas pun ambil kesempatan mengeluarkan wang KWSP mereka. Kenyataan ini pada saya ialah itu merupakan pandangan pihak media tersebut, tetapi apa persoalan yang saya ingin timbulkan, di mana salahnya jika mereka yang mungkin pihak media ini kata tidak terjejas, mereka ini memilih untuk mengeluarkan wang caruman mereka. Secara dasarnya jumlah pengeluaran itu memang besar, 100 bilion ringgit. Tetapi untuk seorang pencarum seperti saya, pengeluaran terakhir saya ataupun pengeluaran melalui air citra adalah sejumlah RM5,000 sahaja daripada ratusan ribu ringgit yang ada dalam simpanan wang KWSP saya sebagai contoh. Jadi apa yang orang kata hendak dipertikaikan di situ, sama ada pencarum yang mengeluarkan ini berada dalam kesusahan ataupun tidak pada waktu itu, kerana sebenarnya kesusahan ini adalah satu perkara yang sangat subjektif. Tambahan pula pada waktu itu disebabkan oleh pandemik COVID-19 dan juga isu PKP dan juga sebagainya. Sudah tentu semua rakyat, sama ada yang kita lihat secara mata kasar terjejas ataupun tidak, sudah tentu mereka ini mempunyai kesukarannya masing-masing. Dan sebagai contoh, saya sendiri mengeluarkan wang caruman KWSP saya sebab saya merasakan mungkin saya perlu mengeluarkan disebabkan sektor pekerjaan pada waktu itu mula ditutup sedikit demi sedikit secara menyeluruh pada bulan 3 tahun 2020 tu. Jadi hanya beberapa sektor saya yang dibenarkan beroperasi. Jadi saya terfikir, kalau lah kata sesuatu berlaku terhadap kerjaya saya, mana saya nak dapatkan satu jumlah duit yang mungkin boleh menampung kehidupan saya untuk tempoh beberapa bulan, ataupun mungkin untuk saya gunakan satu duit dengan jumlah yang agak besar untuk melakukan sesuatu bagi orang kata meneruskan kehidupan harian saya. Sebab itu pada waktu itu saya memilih untuk mengeluarkan wang caruman KWSP saya daripada air lestari sehinggalah kepada pengeluaran khas RM10,000. Jadi apabila ada pihak media yang mengeluarkan kenyataan sedemikian, saya merasakan kenyataan ini terlalu general dan tidak boleh pun diambil kira ataupun diguna pakai. Kita perlu faham lagi sekali, setiap kesukaran yang dialami oleh setiap pencarum itu hanya mereka saja yang mengetahui, dan perkara itu adalah sangat subjektif. Okey,
Kenyataan kedua yang terakhir pula adalah kerajaan baru perlu memikirkan cara berkesan untuk membantu golongan yang masih terjejas kerana pengeluaran KWSP 2.0 adalah penyelesaian jangka pendek sahaja. Mereka ini pastinya akan kembali bergelut dengan isu kewangan apabila masalah utama tidak diselesaikan sedangkan wang KWSP yang dikeluarkan telah habis digunakan. Ini salah satu, orang kata, satu kenyataan yang ada betulnya juga, tetapi apabila perkara ini dia memfokuskan pada pengeluaran yang jangka pendek seperti RM10,000, RM15,000, RM20,000 dan sebagainya, mungkinlah kegunaan ataupun orang kata faktor ketahanan wang tersebut tu mungkinlah tidak panjang. Tapi sekarang ini kita minta dikeluarkan bagi mereka yang tidak aktif mencarum, sebagai contoh suri rumah, ibu bapa tunggal ataupun mereka yang sudah diberhentikan kerja ataupun yang berhenti kerja dan tidak dapat meneruskan pekerjaan ini, dibenarkan untuk dikeluarkan wang caruman mereka ini daripada keseluruhan wang caruman mereka seperti pengeluaran pada usia 55 tahun. Jadi jumlah yang dikeluarkan tu sudah tentulah orang kata boleh dikatakan agak banyak. Walaupun penyelesaian itu mungkin sebahagian bagi sebilangan besar pencarum ini mungkin untuk jangka masa yang pendek, tetapi untuk jangka masa pendek itu adalah satu penyelesaian juga bagi pencarum itu sendiri, kerana dalam masa sekarang ni pencarum itu sangat terdesak. Mereka ini dah tak ada jalan ataupun hala tuju yang lain. Jadi tanpa penyelesaian yang pendek ini, bagaimana mereka ini hendak meneruskan kehidupan harian mereka? Ini yang hari-hari apabila kita buat video di YouTube dan sebagainya, kita bercakap benda yang berulang-ulang sebab kita kebanyakan pihak memikirkan tentang isu apabila sampai pada usia persaraan, tetapi dalam masa sekarang ni kalau dia tak boleh nak sampai kepada usia persaraan tu nanti, kan sekarang ni dah struggle dan sebagainya, sangat teruk. Jadi kenapa kita perlu melihat perkara ini terlalu jauh sedangkan mereka ini perlukan wang tersebut pada waktu sekarang? Ini yang patut difikirkan oleh pihak tertentu ini, yang apabila mereka mengeluarkan kenyataan dan sebagainya, walaupun kegunaan ataupun penyelesaian adalah untuk jangka pendek, tetapi ianya dapat juga menyelesaikan sesuatu untuk jangka masa panjang. Sudah tentulah kedua-dua pihak, sama ada pencarum ataupun pihak kerajaan KWSP, perlu memikirkan satu langkah untuk membantu survivor pencarum-pencarum ini sampailah kepada hari terakhir mereka. Okey. Dan terakhir sekali adalah bantuan yang memberi kesan jangka masa panjang. Sebagai contoh, peluang pekerjaan adalah langkah yang terbaik untuk menyelamatkan pencarum daripada mengorek duit simpanan mereka sehingga lincir dalam akaun 2. Okey, langkah untuk orang kata mewujudkan peluang pekerjaan ini, saya sambut baik langkah ini. Memang mewujudkan peluang pekerjaan, terutama sekali peluang pekerjaan yang berpendapatan tinggi ini dapat membolehkan wang caruman pencarum itu untuk pulih. Tetapi realitinya daripada kategori yang telah ditetapkan oleh PGR untuk kategori pengeluaran bersasar bagi KWSP ini, kita perlu faham kategori pertama ni adalah mereka yang tidak aktif mencarum seperti suri rumah, ibu bapa tunggal ataupun mereka yang sudah pun diberhentikan kerja ataupun yang berhenti kerja dan tidak dapat kembali semula kepada sektor pekerjaan. Mewujudkan peluang pekerjaan, betul, itu adalah satu perkara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah orang kata ekonomi rakyat ataupun masalah wang caruman dan juga sebagainya. Tetapi apabila mereka ini tidak boleh kembali kepada sektor pekerjaan disebabkan halangan dan juga kekangan tertentu, mereka ini perlu duduk di rumah untuk menjadi suri rumah, menjaga anak-anak. Mungkin ada yang ada anak kurang upaya, ahli keluarga yang kurang upaya dan sebagainya, ataupun mereka ini sendiri yang apabila berhenti kerja tidak dapat kembali semula walaupun peluang pekerjaan diwujudkan, tetapi disebabkan oleh isu kesihatan dan sebagainya, perkara-perkara ini tidak boleh nak diubah, mungkin tidak boleh nak diubati dan sebagainya. Jadi nak tak nak, walaupun peluang pekerjaan ini merupakan salah satu solusi yang terbaik, tetapi realitinya mereka ini tidak boleh kembali. Dan apabila mereka ini tidak boleh kembali kepada sektor pekerjaan, mereka terpaksa mengharapkan apa sahaja baki wang yang mereka ada. Satu mekanisme yang orang kata mungkin kita boleh pertimbangkan daripada kebajikan masyarakat, pusat zakat dan sebagainya untuk membantu mereka ini, bukanlah kita nak orang kata memanjakan ataupun sebagainya, tetapi jika mereka ini benar-benar tidak boleh kembali kepada sektor pekerjaan, kita ataupun pihak kerajaan haruslah mengambil peranan untuk membantu mereka ini. Dan satu kaedah yang paling mudah
cepat dan boleh dilaksanakan dalam masa segera, memandang kita dah ada mekanisme pelaksanaannya sebelum ini, adalah dengan pengeluaran wang cadangan KWSP mereka. Walaupun banyak pertikaian dan sebagainya, tetapi apabila mereka memerlukan wang untuk kegunaan mereka setiap hari, esok nak makan apa gunanya kita bercakap tentang wang pada usia persaraan 55 tahun ataupun 60 tahun. Benda tu mungkin 15 tahun ke hadapan, 10 tahun ke hadapan, tetapi esok mereka ini tidak boleh nak makan. Tidak ada duit yang cukup untuk makan, untuk penggunaan keluarga, pampers anak dan sebagainya. Jadi, apa relevannya kita bercerita tentang hari tua sedangkan pada masa sekarang mereka ini sengsara. Jadi, saya harap ada pihak-pihak yang akan mempertimbangkan idea pengeluaran KWSP secara bersasar ini, memandangkan kita meminta pengeluaran secara bersasar, bukannya secara menyeluruh. Jadi tidaklah orang kata yang dikatakan tidak kesan ini juga akan mengambil kesempatan dan sebagainya. Itu saja yang saya kongsikan sedikit pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube, Facebook ataupun di ruangan TikTok saya, Fida Selamat 85. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.